Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, Cikgu. Okay. Selamat pagi, Cikgu Cikgu. harap semua, okay, terima kasih ya. Cikgu harap semua yang hadir hari ini sihat walafiat ya, dan kita bersyukurlah sebab dapat buat kelas pada hari ini dan kamu hadir. Sebab apa sekarang ni pembelajarannya memang cara begini. Kita pun tak tahu sampai bila kita nak mula sekolah semula, tapi pembelajaran tu kena diteruskan lah. Okey, kemudian pembelajaran ni makin banyak tau ya. Jadi kalau cikgu tak teruskan nanti awak tertinggal. Okey, apa yang cikgu nak terangkan hari ni ialah tentang cara menulis laporan projek. Okey, cikgu nampak yang ada hari ni belum hantar pun lakaran, belum hantar pun projek ya. Cikgu tak tahu yang kelas Cikgu Masyita sebelum ni, yang cikgu maklum, Cikgu Masyita dah beritahu, dah jelaskan bagaimana cara untuk membuat projek aquaponik tu ya. Tapi hari ni cikgu akan jelaskan lagi sekali ya, sebab apa? Bila awak boleh menulis laporan, maknanya awak layak untuk mendapat tahap penguasaan 6 ya. Okey, Assalamualaikum Airul. Jadi cikgu akan tunjukkan slide yang semalam tu. Okey, semalam cikgu dah hantar awal-awal laporan tu. Jadi awak boleh buka sama ataupun tengok saja apa yang cikgu nak bentangkan ni ya. Okey, kita tengok. Okey, cikgu telah sediakan latihan ni. Okey, nampak tak cikgu letakkan satu Jamboard kat white dekat apa screen? Nampak tak screen ni? Nampak Nampak. Okey, cikgu akan share link ni pada awak tau. Cikgu akan copy, kemudian cikgu akan letakkan dalam chat, okey, dalam chat. Supaya awak boleh buka sama dan boleh respon lah siapa yang guna komputer tu dia boleh buka. Okey. Apa yang cikgu nak bentangkan hari ni dia ada dalam Jamboard tu. Okey. Kita pergi semula pada laporan tadi ya. Okey, dalam laporan ni cikgu dah sediakan, cikgu dah typekan. Kalau ikut sebelum ni awak kena type sendiri tau ya. Tapi cikgu dah siapkan, awak tinggal tulis saja perkara-perkara yang penting dalam satu laporan yang lengkap. Okey, bentuk laporan ni akan digunakan sampai awak tingkatan 3. Tahun depan awak tingkatan 3 ya. Jadi kena cikgu bekalkan dengan bahan ini yang lengkap supaya nanti tingkatan 3 awak jadi mudah ya. Salin saja sebab awak punya pelaporan nanti boleh bertype ya. Jadi senang, boleh copy saja perkataan yang cikgu tuliskan. Okey, mula-mula tuliskan tajuk lah. Ini tajuk ni mungkin tak sama dengan yang cikgu bagi contoh. Kalau awak buat sistem lain, maknanya awak contoh awak tengok dalam buku teks kan, contoh bertingkat, awak tulislah sistem aquaponik bertingkat atau sebagainya ya. Okey, yang cikgu tunjukkan ni kaedah rakit ya. Okey, nama isi penuh, nama IC, kelas, nama sekolah dan tarikh hantar. Okey, contoh tarikh hantar hari ni. Sebab dia mudah, cikgu dah siapkan. Jadi awak tinggal fill aja ruang-ruang kosong tu. Okey, pertama, bahagian penghargaan, ucapan aluan-aluan ya, aluan-aluan kepada sesiapa saja yang membantu kamu dalam menyiapkan tugasan. Okey, boleh ubah ayat cikgu tu sebab cikgu bagi dalam bentuk Microsoft Word. Awak nak bagi ucapan kepada siapa-siapa yang terlibat yang membantu dalam menyiapkan tugasan awak tu. Okey. Jadi dimulakan dengan ruang kosong ni kepada guru, okey, nama cikgu Nurliza binti Jaiz. Okey, serta segala tunjuk ajar ya, cikgu bimbing awak daripada mula. Okey, kemudian abstrak. Abstrak ni ialah pengenalan ya. Ni jangan tekan-tekan, cikgu terangkan dulu. Nanti yang mana kena tulis nanti awak tulis. Okey, abstrak ni menerangkan tentang sistem aquaponik keseluruhannya apa. Iaitu model sistem aquaponik rakit yang cikgu namakan ni direka untuk membantu pengguna yang ingin menanam tanaman dan menternak ikan di ruang yang terhad. Okey, kenapa sekarang ni kita perlukan sistem aquaponik? Ramai orang sekarang ni duduk di rumah pangsa, rumah bertingkat-tingkat. Mereka tak ada tanah. Jadi sistem aquaponik ni mungkin satu masa nanti dia akan jadi satu sistem yang semua rumah ada. Macam semua rumah ada laptop sekarang ni. Jadi benda ni awak cipta, awak buat.
Okey, dengan reka bentuk yang idea sendiri, jadi nanti boleh dikongsi oleh orang lain pada masa akan datang. Okey, cikgu pergi pada slide seterusnya. Ini pada muka surat yang sama. Kalau ikut cikgu punya pelaporan ni tak banyak, cuma ada 5 muka surat saja. Ya, 5 muka surat saja. Okey, perkara seterusnya ialah penerangan tentang isi kandungan. Dalam isi kandungan ni ada 7 perkara, pengenalan, pernyataan masalah, objektif. Ni semua pada muka surat yang sama. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan ya. Yang ini. Ini semuanya pada muka surat yang sama. Okey, seterusnya ialah laporan. Laporan ni yang banyaklah. Ni sampai 4 muka suratnya. Termasuk jadual kerja, lakaran, borang analisis, elemen dan prinsip. Yang ini istilah yang memang disebut daripada tingkatan 1. Okey, kemudian model reka bentuk. Okey, yang ini benda apa tu, projek yang telah siap. Pengiraan kos dan senarai semak penilaian serta menyatakan kekuatan dan kelemahan model. Ini yang terakhir. Dan bila ada kekuatan dan kelemahan, mesti ada cadangan penambahbaikan. Ini pada muka surat yang kelima yang terakhir. Bibliografi ialah rujukan. Contoh rujukan awak ialah buku teks. Atau sekarang ni mungkin awak gunakan laman web. Jadi boleh letakkan laman web serta lampiran. Okey, cikgu akan tunjukkan satu per satu. Okey, bahagian pengenalan, dia menceritakan tentang apa itu aquaponik. Okey, menjelaskan secara keseluruhan apa dia reka bentuk aquaponik, iaitu sistem teknologi pertanian, ya, teknologi pertanian moden yang menggabungkan aquakultur. Okey, aquakultur tu apa? Iaitu ternakan ikan, dan hidroponik, iaitu menanam tanpa media tanah. Hidroponik ni tidak menggunakan tanah. Sebab apa? Tanah tu banyak sangat dia punya banyak masalah ya yang mendatangkan keburukan pada tumbuhan. Okey, dalam satu pusingan air, dia menggunakan air. Okey. Tujuannya ialah untuk mengekalkan kualiti air dan mengurangkan kadar amonia yang ada dalam air lah. Okey, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan peredaran masa sekarang ni, manusia semakin maju dan memerlukan reka bentuk terkini untuk menjimatkan kos dan memudahkan kehidupan harian seperti reka bentuk yang kita belajar hari ini. Okey, cikgu nak terangkan pada awak, kenapa kita belajar reka bentuk dan teknologi, ya? Kenapa? Sebab ramai yang pertikaikan kenapa kita belajar reka bentuk dan teknologi ni. Apa kepentingannya pada kita? Okey, reka bentuk teknologi ni diserapkan seawal daripada tingkat darjah 1, tahun 1 tahun 4. Jadi awak penyambungnya. Okey, sekarang berada tingkatan 2. Segala idea awak ni diperlukan untuk menyumbang kepada idea yang akan datang. Sebab itu kita kena mula sekarang. Mencipta, ya, mencuba, salah tak apa, dia tak ada kesalahan. Awak apa je awak buat sebenarnya semuanya betul. Sebab itu dikatakan segala yang awak cipta tu dia sebenarnya untuk kita, ya, untuk kita yang semakin maju ni, serta apa yang kita buat tu menjimatkan kos, ya. Okey, pernyataan masalah. Kenapa kita buat produk ni? Kenapa kita buat projek ni? Okey, kerana kaedah penanaman biasa mempunyai pelbagai masalah. Contohnya kalau kita guna tanah, tanah tu ada bakteria, boleh menyebabkan pokok itu rosak, kurang subur dan sukar dilaksanakan di ruang yang terhad. Okey, cikgu dah beritahu awal tadi, kalau ramai sekarang ni penduduk dekat Malaysia ni, dia duduk di rumah bangsa ataupun rumah yang tak ada tanah sendiri. Ya. Okey, setakat ni okey tak? Jelas tak apa yang cikgu terangkan? Ada apa nak tanya tak? Cuba respon sikit. Airul? Airul ada di situ? Ada. Okey cikgu nak kalau boleh kalau tak faham tanya sekarang, nanti awak tak ketinggalan lah ya. Tak faham tanya. Okey, cikgu sambung. Okey, sebenarnya dia tak banyak pun, dia cuma 5 muka surat je. Okey, kemudian objektif. Objektif kita untuk menanamkan minat. Aktiviti bertani dan berternak. Menternak tu menternak ikan lah masuk di sini ya. Selain memperoleh keuntungan sampingan. Okey, akan datang. Mungkin awak akan buat benda ni sebagai satu sumber pendapatan keluarga. Okey, contohnya mungkin awak boleh masukkan ikan laga ya. Atasnya ialah dia punya sayur-sayuran. Maknanya awak boleh adakan benda tu dan buat promosi ya. Sebab tak ada orang buat macam tu lagi.
ramai yang perlukan produk seperti itu sekarang, lagi-lagi sekarang ramai yang sibuk. Jadi mungkin sekarang ni tak berguna tapi ilmu yang awak ada tu nanti boleh guna untuk masa akan datang. Sebab sekarang nanti masa akan datang orang dah tak bekerja, makan gaji lagi dah. Dia akan kerja sendiri dan duduk di rumah saja. Jadi tak perlu lagi keluar ya. Kita pun tak tahu keadaan akan datang macam mana. Mulai sekarang pun awak dah boleh mula sebenarnya ya. Buat dengan kreativiti awak sendiri menggunakan bahan terbuang. Okey, sambung ya. Ini adalah jadual kerja. Yang ini ikut saja kita buat projek aquaponik ni. Kita ambil masa lebih kurang 5 hingga 6 minggu lah. Okey, ni minggu ke-5 kita belajar aquaponik. Okey, minggu depan dah habis. Minggu depan dah tajuk, minggu depan kita akan buat ujian topikal bagi tajuk ini. Ya. Okey, jadi ikut saja. Pada minggu pertama awal dulu cikgu telah menerangkan ya, mendapatkan maklumat. Lepas tu cikgu suruh lakar. Okey, lakar kan. Okey, minggu 2 dan 3. Kemudian buat analisis lakaran. Yang ini kena ada dia punya elemen dan ada prinsipnya. Sebab ini dah dipelajari sejak awak tingkatan 1 ya. Elemen dan prinsip mesti ada dalam setiap lakaran. Sama juga macam seni. Okey, kemudian menghasilkan model. Cikgu bagi tempoh 2 minggu ya. Sebab dia mudah saja. Kemudian kita menilai model pada minggu ni, kita akan nilai dan membuat cadangan penambahbaikan. Okey, minggu depan atau minggu ni lah sama. Dan dokumentasi. Dokumentasi ni dilakukan pada sepanjang minggu ya. Maknanya minggu 1, minggu 2, 3, 4, 5, 6 tu kita buat dokumentasi. Okey, siapa baru masuk tadi tu? Okay, tak apa. Okey, cikgu teruskan ya. Seterusnya kita pergi pada slide seterusnya. Ini pula tentang analisis. Okey, selepas kita siap kita punya lakaran. Okey, ini lakaran. Lakaran ni awak boleh besarkan lah, tengok dia besarkan. Macam mana besar dia? Ya. Nampak lakaran ni cikgu dah bagi contoh sebelum ni. Okey, jadi nanti boleh buka semula Jamboard ni. Awak boleh tengok sendiri lakaran. Ni contoh. Jadi kalau awak punya gambar, awak dah ada, dah siap. Snap gambar, copy je kat sini. Okey, snap gambar atau copy kat sini. Sebenarnya tugasan ni tak semestinya awak buat, okay, sekarang ni kerja kat rumah kan. Awak cari gambar kat internet, awak buat. Tiru saja yang ada di internet. Sebab banyak sangat orang kongsikan dia punya hasil kerja. Jadi boleh tiru. Okey, cikgu nak tengok. Okey, setakat ni nampak tak skrinnya dengan jelas? Boleh ya? Okey, cikgu terus pada ni, borang analisis elemen. Okey, jadi dalam setiap lakaran tu mesti ada dia punya analisis. Cikgu akan besarkan sikit. Okey, cikgu akan terangkan lagi sekali ya. Dalam jadual ni, cikgu dah sediakan. Awak hanya perlu tanda right ataupun pangkah ya, right ataupun pangkah saja. Jika ada, awak tandakan right. Ambil pen tu, right lah ya. Okey, ini merujuk kepada gambar yang tadi tu. Lakaran kita ni. Ya, lakaran tadi tu awak kena tengok ada ke tak ada, lepas tu kita tanda pada elemen ataupun jadual elemen tadi. Okey ni ya. Okey, pada garisan. Okey, garisan ni. Kalau ada tanda right. Garisan ni apa? Iaitu cantuman satu titik. Asal ada gambar maksudnya memang ada lakaran, memang ada garisan. Okey, ini dia punya analisis ya. Analisis ni. Jadi nanti kat mana analisis elemen tu, awak boleh salin apa saja yang cikgu terangkan di sini. Ya. Gambaran yang ini menerangkan tentang analisis. Ya. Okey, kemudian rupa. Okey, rupa tu dia ada pandangan panjang dan lebar saja panjang dan lebar. Tapi gambar tadi cikgu bagi bentuk 3D kan? Sepatutnya kena ada rupa jugalah ya. Jadi nanti cikgu akan lukiskan. Bentuk pun ada, tekstur pun ada. Okey, nampak pada gambaran tu
Okey, kita letakkan hydroton Kita nampak hydroton, kita tahu benda tu bentuknya seperti bulat-bulat. Melalui lakaran kita tu, kita dapat tahu benda tu macam mana dia punya tekstur dia. Okay, cikgu besarkan gambar ni. Gambar ni boleh gerakkan dalam Jamboard. Ni yang cikgu masukkan tadi, hydroton tu. Kita nampak tekstur tu kasar sebab dia bentuk bulat-bulat ni, batu-batu ni. Dia sebenarnya adalah batu liat, tanah liat yang kering tapi dia boleh meresap air. Okey, pergi pada yang tadi, saiz. Okey, ada saiznya. Jadi kita tandalah. Tanda semuanya ada. Cek warna, ada ruang dan ada nilai. Okey, nilai ialah merujuk kepada impak terang atau gelap satu tona warna. Okey, jadi cikgu pun lukis tak cantik sangat. Nanti bila awak lakar ataupun awak perbaiki lakaran tu, buat dengan eloklah yang cantik sikit Okey, kita pergi pada prinsip pula. Yang ini adalah elemen. Senarai ni dah ada. Okey, tinggal lagi awak tandakan ada atau tidak, digunakan ataupun tidak saja Kalau ada, adalah. Tak ada, tak apa. Okey, seterusnya pada prinsip. Kini jadual prinsip Cikgu akan besarkan sikit. Ini pun sama kalau misalnya ada, kita tanda right. Kalau tak ada, tanda pangkah je lah atau kosongkan. Okey, keseimbangan. Bila kita hasilkan yang produk tadi, kalau awak nampak gambar tadi kenapa ni pada gambar ni dua-dua ni botol yang sama, saiz yang sama Jadi untuk memastikan dia tak terapung ataupun tak tak keluar daripada bekas tanaman tu, kita kena pastikan botol tu dalam keadaan seimbang. Botol ni kena rendam sikit, kena letak air sedikit supaya dia tenggelam sikit. Tak boleh biarkan botol tu kosong. Sebab kalau kosong, nanti dia mungkin dia punya tapak tanaman ni tak terendam dalam air. Jadi botol tu, kalau awak nak buat projek macam ni, botol tu kena ada isi air sikit supaya dia berat dan dia tenggelam separuh daripada keseluruhan botol. Okey, faham tak ni cikgu cakap ni? Dia berkaitan tentang botol ni, tapi setakat ni tak ada siapa yang tiru macam cikgu buat sebab dia senang tu. Letak aja dekat atas air baldi ke mana Okey, seterusnya kalau ada, kita tanda right. Pengulangan ada, kontras ada, kepelbagaian maksudnya penggunaan elemen gaya kualiti yang berbeza ada, kesatuan ni biasa semua adalah, harmoni tak ada sebabnya harmoni tu harmoni pun boleh bubuh. Okey, ada unsur pergerakan tak ada penekanan di bawah tunggal. Okey, yang ini tak ada, kosongkan saja. Okey, kalau tak ada kita letak kosong. Okey, macam tu. Yang mana ada saja perlu tanda right. Yang ini awak akan rujuk Nanti awak buka Jamboard tu, awak boleh rujuk satu-satu. Okey, yang ini tentang penerangan setiap prinsip. Okey, ada soalan lagi tak setakat ni? Ada soalan nak tanya tak? Banyak dah cikgu terangkan ni Cikgu harap awak boleh buat lah sebab sebenarnya simple je. Cuma ada 5 muka surat je. 5 muka surat je yang awak perlu tulis. Cuma cikgu menerangkan tu supaya awak faham lah apa yang cikgu tuliskan tu. Okey, kita sambung lah Yang ketujuh. Ini contoh. Ini ruang yang cikgu dah sediakan untuk awak lekatkan gambar projek yang telah siap. Okay, cikgu besarkan gambar ni. Macam cikgu cerita tadi tu kan pasal projek ni. Okey, botol ni kita isikan air sikit lah supaya dia terapung supaya dia tenggelam sikit. Tengah-tengahnya sama ada hydroton ataupun letak span saja pun tak apa. Yang ini letakkan biji benih kangkung. Okey, letakkan biji benih kangkung. Lepas tu benih kangkung tu kena berada dalam sponge lah supaya bila dia lembab dia akan bercambah. Kalau dia kering saja dia tak boleh bercambah. Jadi mudah, teknologi ni mudah. Mungkin awak boleh tambah baik lagi sebab ini paling senang Okey, dalam masa yang sama dalam gambar ni, ini pun sama tapi dia gunakan sponge dalam cawan saja. Gunakan biji benih kangkung juga. Separuh badan dia, ni kaedah rakit juga. Cuma ni terapung-apung kan, dia boleh bergerak sana sini kan. Tapi yang ini berada pada kedudukan yang tetap sebab dia telah
pegang oleh dua batang pipe ni. Nampak? Ya? Okey, nampak tak ni gambar cikgu tunjuk ni? Cikgu dah pernah tunjukkan dalam WhatsApp ya. Jadi awak ada pilihan sama ada nak buat ataupun tidak. Itu je untuk dapat tahap penguasaan 6. Senang sangat ya. Okey, cikgu sambung lagi. Okey, ni pula pasal kos pengeluaran. Okey, kita kena kira sama-sama ya. Kita kena kira sama-sama. Cikgu pun akan kira, awak pun akan kira. Jadi kita merujuk kepada projek yang tadi tu. Ni ya, projek yang ni. Okey, maknanya kita gunakan botol, kemudian ada sponge. Okey, botol ada sponge. Okey, siapa baru masuk ni? Okey, kemudian ada benih lah. Itu je modal dia, cuma ada botol, kemudian ada sponge, keriam lah bekas ni dengan ada pump. Ada pump. Tapi kalau awak gunakan ikan puyuh yang tak perlukan pump, tak perlulah pump. Tapi kat gambar ni sebab cikgu gunakan ikan jenis yang lain, perlu pump. Jadi kita gunakan pump lah. Kalau guna ikan puyuh, dia tak perlukan pump rasanya. Okey, kita balik pada pengiraan kos. Okey, cikgu akan tulis sama macam awak juga. Okey, siapa yang baru masuk tu, okey, buka awak punya chat. Cikgu masukkan link Jamboard. Okey, buka link tu. Siapa guna komputer boleh buka. Boleh isikan ruang tu. Okey, boleh isikan ruang yang sama. Supaya awak boleh jawab sama dengan cikgu. Okey, cikgu akan buka sama. Okey, kita mulakan dengan komponen. Okey, komponen ni kita akan tulis bahan yang kita perlukan lah, segala bahan yang kita perlukan. Okey, pertama contohlah cikgu letak gunakan pump ya. Tulis itu pump. Pump air satulah, kuantiti satu saja. Harganya biasanya berapa ringgit? Dalam RM50. Okey, RM50. Jadi harga untuk satu kali 50 sama dengan RM50. Okey, nampak macam tu. Kemudian apa lagi yang kita gunakan? Okey, botol. Walaupun dia barang kita semula, tapi kita masih lagi kena kira sebab botol ni kalau dijual ada nilai dia. Jadi botol ni anggaran kita gunakan dua. Kita gunakan 2. Harga seunit sebab dia barang kita semula. Nak letak harga tak? Mungkin kita letaklah 10 sen 10 sen. Jadi harga dia ialah 20 sen lah. Murah je. Okey, selain tu apa lagi? Kita gunakan sponge. Sponge kita gunakan 1 unit. Sekeping unit. Sponge tu macam sponge basuh pinggan tu kan? Kita belah kat tengah-tengah dia, buat macam ruang bulat ke untuk kita letakkan biji benih. Ini kita buat untuk satu produk dulu. Satu produk aquaponik bentuk rakit tu. Okey, sponge tu anggaran harga dia 50 sen lah satu jadi satu 50 sen. Okey, selain tu apa lagi yang cikgu terlupa? Tali tu tak payahlah kita lekatkan saja guna gam. Perlu gam ke? Kita menggunakan tali lah. Tali. Okey, tali mungkin kita gunakan secukupnya lah. Mungkin lebih kurang 10 sen. Murah je ambil tali atau getah Jadi lebih kurang 10 sen. Okey, ada lagi tak cukup ni Ruang ni kena tambah. Jadi kalau awak gunakan komputer awak boleh tambahlah enter ataupun tambah row untuk tambahkan dia punya ruangan. Kita perlukan tangki ikan. Tangki ikan. Tangki ikan anggarannya, modalnya atau mungkin bekas kosong atau bekas terpakai. Tangki ikan kita guna botol yang lebih besar. Ataupun mungkin awak belilah harga satu bekas tu RM1. RM1. Kalau pergi kedai apa tu yang RM2 10 sen tu, kedai Eko tu pun ada dia bekas yang cantik tu. Kita letaklah harga dia RM2 lah. Murah sangat. Kita letak harga RM2. Jadi RM2. Okey, sekarang cuba kirakan berapa jumlah semua. Jumlah. Cuba kirakan. Siapa boleh tuliskan situ? Apa jumlahnya? Yang paling mahal kat situ ialah pam air kan? Okey, pam air tu boleh guna nama. Tapi tak apa. Okey, cuba jumlahkan berapa ringgit semuanya. Kos bahan tu. Siapa yang ada komputer boleh tuliskan.
Okey, atau sebutkan. Apa jawapannya? Cikgu tengok tak dalam komen pun tak tulis. Okey, cuba tulis berapa dalam komen, cikgu boleh tuliskan. Okey, semua tolong kira. 50 tambah 20 sen, tambah 50 sen, tambah 10 sen, tambah RM2. Berapa jumlahnya? 52, 80 sen. RM52.80. Okey, macam tu. Betul Kemudian kita pergi pada bilangan pekerja pula. Ni kos bahan cikgu nak tahu. Cikgu nak awak tahu kalau kos pengeluaran tu dia ada 3. Kos bahan, kos upah dengan kos overhead. Dah 3 mesti ingat sebab itu dah belajar masa tingkatan 1 lagi. Okey, andailah kita ada pekerja, cikgu guna warna lain lah pula, warna merah. Seorang saja, seorang saja. Kadar upah kita letak dalam 1 jam cuma RM1. Cuma tengok aja pun, bukan buat apa tempoh masa yang diperlukan 1 hari untuk tengok pokok tu mungkin 1 jam saja. Tak lama sebab dia aquaponik ni bukan kita kena tengok, kita kena siram, tak perlu. Okey, jadi anggaran, cara kira tu. Cara kira ialah bilangan pekerja kali kadar upah darab dengan tempoh masa. Jadi apa jawapan dia? Berapa ringgit? Cuba seorang sebut. Ni macam cikgu dia suruh rendah pula. Apa jawapannya? 1. Cepat. Kelas ni kenapa tak aktif ni? Tibisha mana? Airul Imran. Okey, lagi 4 orang ni. Siapa ni? Cuba respon. Macam mana nak aktif ni zaman sekarang ni belajar secara online? Syawal. Mana Syawal ni? Okey, apa Syawal jawapan dia? RM1. Sebenarnya belajar ni kena ada interaksi antara awak dengan cikgu. Jadi nanti kalau apa-apa tak faham boleh tanya terus macam tu. Jadi untuk kalau masa peperiksaan esok kalau ada ujian, okey, awak berikan dia punya formula. Bilangan pekerja darab kadar upah darab tempoh masa, ini dapat dah 1 markah. Jawapan ni dapat 1 markah. Nampak tak? Jadi kalau awak menulis, pastikan awak tulis betul-betul supaya setiap benda awak tulis tu dapat markahnya. Okey, yang ini faham Ini kos bahan, ini kos upah. Okey, jadi ada lagi satu kos, cikgu dah beritahu tadi 3. Untuk kos pengeluaran ni ada 3. Kos bahan, kos upah dengan kos overhead. Okey, kita tengok bawah dia, kos overhead. Andailah cikgu dah kira satu motor tu atau pam air tu motor lah. Sebulan lebih kurang RM3 RM3. Jadi RM3. Bil air pun kita letaklah RM1 aja. Jadi jumlahnya berapa? RM4 lah. Cikgu tanya je. Okey, RM4. Okey, jadi untuk kos pengeluaran projek yang kita buat ni, okey, jadi anggaran kosnya berapa? Kita kena jumlahkan kos bahan campur dengan kos upah, campur kos overhead. A, B, C, tambah A, B, C. Ingat ni sampai bila-bila. Kos pengeluaran ada 3, A, B dan C. Jadi A tadi berapa? RM52.80. Betul? Betul. 52. Buat jalan kerja dia. RM52.80 tambah kos upah tadi berapa? RM1. RM1. Tambah dengan RM4. Jadi jumlahnya berapa? Cuba kira. RM apa? RM67.80. RM67.80. Okey, betul? Betul. Sebenarnya nampak macam mahalnya. Saya tak ada duit lah cikgu nak buat macam ni. Sebenarnya ini kos yang kita anggarkan sebab kita menggunakan pam air. Pam air memang mahal. Kalau kita ada yang lama-lama kita boleh guna semula lah. Tapi cikgu nak ajar awak bagaimana cara menggunakan cara mengira kos pengeluaran projek. Segala komponen dan bahan yang digunakan semuanya kena senaraikan dalam bahagian kos bahan ni. Okey? Sebab nanti masa peperiksaan awak kena faham apa dia kos bahan, apa dia kos upah, apa dia kos overhead. Awak tahu tak? Awak masak hari-hari kat rumah tu, dia tak kira kos pun. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu
Kalau dikira satu persatu, mungkin lebih banyak dia punya harga dia berbanding harga beli. Ya? Sebab setiap satu tu kena dinilai. Tapi mak awak kata, ayah awak kata ikhlas ya, ini semuanya untuk anak-anak. Jadi kita belajar, apa yang kita belajar ni, dia berkait dengan kehidupan kita hari-hari. Jadi kita kena bersyukur. Itu teknik bersyukur ya. Okey, jadi dalam pelajaran ni, awak dah tahu kos pengeluaran ada berapa? Di tidur ke ni? Kos pengeluaran ada berapa? 3. Ya, iaitu pertama kos Bahan. bahan. Yang kedua kos upah. Yang ketiga kos Overhead. overhead. Siapa yang cakap ni masa dalam kelas, dia mesti ingat nanti masa periksa. Siapa yang diam saja, dengar saja, tak nak respon, dia selalunya otak kita susah nak ingat. Ya. Jadi responlah. Salah pun tak apa. Yang jawab tu memang bagus. Ya. Okey, kita teruskan lagi sikit lagi ya. Okey, ini adalah senarai semak. Ni bagi yang dah buat ya projek tu. Cikgu dah bagi sebelum ni Jamboard yang sebelum ni ya. Cikgu dah bagi belum hasil kerja awak sebelum-sebelum ni yang dah buat. Nanti cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, ini adalah senarai semak. Adakah apa yang kita buat tadi tu memenuhi semua kriteria yang cikgu senaraikan ni? Kriteria dalam penilaian produk ni ada 5. Okey, kena bagi markah yang paling bagus 4. Cikgu tertinggal pula. Dia ada nilai dia. 4 ni paling baik, sederhana, baik, paling baik, sederhana dan lemah. Maknanya mana yang paling bagus kita letak 4 tanda right ya. Ada kecenderungan inovasi. Ya ke inovasi ni? Ni. Awak pernah nampak tak benda ni orang jual? Pernah nampak tak? Sebelum-sebelum ni benda ni sebelum cikgu ajar pernah nampak tak? Pernah nampak tak? Orang Tak tanam pernah. sayur. Tak pernah kan? Jadinya mungkin nanti awak akan buat. Awak akan komersialkan ya. Siapa tahu ya, kita tak tahu akan datang waktu macam mana. Jadi kita tengok apa yang kita buat ni maksudnya ada ciri inovasi. Ada idea sendiri. Betul. Jadi kita tanda right. Markah paling tinggi 4. Okey, kemudian ada unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Ya, sebabnya apa? Bila kita buat ni, kita gunakan idea kita sendiri ya. Ada nilai-nilai istimewa. Estetika ni ciri-ciri istimewa. Awak mungkin boleh letakkan sesuatu dalam botol tu ya supaya lebih menarik. Macam tu. Adakah dia fungsi dan praktikal? Okey, cikgu letak 3 lah. Mungkin kalau nak dikomersialkan kan, letak dalam kolom yang besar, mungkin kita kena letak tali. Faham tak tali? Sebab takut dia ke sana ke sini kan. Bawah tu ikan, dia macam jadi macam teratai. Tahu bunga teratai kan? Dia terapung kan. Sama juga macam ni tapi dia sayuran. Bukan semua sayuran boleh tumbuh atas air tu, tapi yang kita nak buat ni, sayuran ni boleh berada atas air. Apa-apa sayuran pun. Jadi mungkin kita kena tambah tali, macam kita tambat sampan, letak kat tepi. Supaya nanti dia tak merat-rat ataupun kita senang nak tarik dia bila kita nak ambil sayuran tu. Okey. Kemudian kualiti dan kebolehpasaran, ya. Ergonomik, ya. Tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, botol tu adalah botol kitar semula. Kalau kita tak pakai pun mungkin kita akan buang-buang merata-rata kan. Jadi kita gunakan untuk ni, bersih-bersihkan dan boleh guna lagi. Botol ni dia susah untuk reput ya. Jadi apalah salahnya kita gunakan untuk projek kita ni. Okey, banyakkan guna barang kita semula. Okey, jelas Ini senarai semak ni kita sendiri nilai. Awak nak letak apa saja pun boleh ya. Okey, kemudian kekuatan. Okey, kekuatan ni nak tanya awak. Awak tengok tadi gambar ni kan? Kekuatan dia. Cikgu tunjuk gambar ni. Apa dia kekuatan dia? Apa kelemahan dia? Nampak tak dia ikat dengan tali je ni? Ini tali, ujung sana pun tali. Dia rapat. Kalau misalnya tali rapat, dia akan terbuka. Boleh bayangkan? Jadi apa nak buat untuk tukar tali tu kenapa ke? Cuba kita fikirkan, sekejap kita ambil masa. Kita cuba isikan form ni. Okey, kekuatan.
Ada idea tak? Apa dia kekuatan produk tu? Cikgu nak idea awak satu. Satu je. Apa dia kekuatannya? Tanamannya boleh pelbagai, boleh menanam pelbagai jenis tanaman. Awak boleh buat banyak tau. Kalau ada bekas yang besar, awak boleh buat ni sayur sawi, ni sayur bayam, ni sayur kangkung, betul tak? Kelemahannya pula. Okey, untuk kelemahan. Okey, siapa boleh bagi idea? Kelemahannya apa? Tadi cikgu dah sebut tadi. Agaknya apa? Siapa nak cuba jawab? Tali mudah putus. Tali. Tali pengikat botol mudah terputus. Reput. Mudah reput. Dan putus. Jadi apa kita perlu buat? Yang ini cuma dia minta nyatakan saja, tak payah penyelesaian lagi. Okey? Jadi awak dah dapat satu kekuatan, satu kelemahan. Okey, seterusnya penutup. Jadi penghasilan produk sistem aquaponik ni, dia ada ikan kat bawah tu. Okey, kemudian atas tu ada sayur-sayuran, pelbagai sayur-sayuran. Awak boleh bayangkan tak apa yang cikgu bayangkan ni? Kita buat sistem rakit ni, kita ada pelbagai jenis sayuran. Ya. Kemudian dia bergerak sana sini pula. Macam bunga teratai ke sana ke sini dan lengkap juga dengan elemen dan prinsipnya. Jadi kita dah jelaskan apa yang kita buat tu. Jadi tadi kan kita dah sebut satu kelemahan kan. Kelemahan dia ialah tali tu mudah terputus. Betul? Tali tu mudah terputus. Jadi kita tulislah kat sini ya. Selesaikan masalah. Tali mudah reput atau putus. Jadi apa cadangan penambahbaikan dia? Apa kita nak buat? Ada idea tak? Nak tukar dengan apa? Cuba bagi idea sikit. Cikgu dah tahu awak banyak idea tau. Satu, macam mana kalau kita nak elakkan dia mereput? Kita nak tukar dengan apa? Kalau guna dawai boleh? Dawai pun boleh juga. Okey, satu tukar dawai. Tapi dawai pun akan karat dalam air. Bila dia karat, dia akan mencemarkan air tu. Okey, lain. Apa benda yang tak mereput? Ataupun menggunakan kaedah lain? Ada tak kaedah lain? Tak ada idea? Tadi kata gunakan dawai. Okey, cikgu gunakan wadah lain. Guna dawai. Lagi? Boleh je tulis lebih. Ya? Tapi dawai tu mungkin yang bersalut. Yang bersalut. Jadi dia tak apa? Dia tak, kalau dawai kan macam wayar kan? Kalau dia bersalut dan getah tu, dia tak akan reput. Dia kurang, apa nama tu? Dia tak mudah reput lah. Berbanding kalau kita gunakan dawai tu saja. Dia memang akan karat. Betul tak? Boleh bayangkan tak cikgu cakap ni? Dawai apa nama nak sebut dawai tu? Wayar lah. Wayar. Wayar bersalut. Plastik. Nanti awak jumpalah perkataan sesuai kod. Apa-apa yang penting lah. Okey. Last kali. Kita tuliskan rujukan mana. Awak carilah, awak kan rajin tengok internet kan. Pertama buku teks, sebab kita memang gunakan buku teks. Lepas tu laman web. Cari laman web aquaponik. Awak rujuk blog cikgu ke, masukkan blog cikgu. Cikgu ada blog Okey, kemudian lampiran. Lampiran ni senarai bahan. Awak nyatakanlah bahan awak ialah tangki boleh juga gunakan yang tadi tu, senarai tadi tu masukkan di sini. Okey, jelas tak setakat ni? Ini penerangan pasal apa nama tu? Laporan, laporan. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada? Tak ada. Faham je Airul ya? Airul ni memang pandai lah.
Najah, Airul, Aimi, Tibisha dan yang lain-lain ni tolonglah buat laporan ya. Cikgu nak bagi awak markah yang paling baik tau ya. Okey, dan akhir sekali cikgu nak tunjukkan hasil kerja yang telah awak buat. Ya, hasil kerja tingkatan 2. Tingkatan 2. Nampak tak ni? Zuhairi ada tak dalam sini? Nampak tak paparan cikgu tunjuk ni? Hasil kerja minggu lepas yang terakhir hantar. Ya. Cikgu nak tengok nama. Zuhairi ada tak? Zuhairi. Tak ada Zuhairi? Oh, Zuhairi ada hal lain, tak apa. Yang ada ni kat sini, tengok siapa punya Dania Batrisha ada tak dalam kelas? Dania Batrisha ada tak? Dania? Tak ada, tak apa. Kemudian, tak ada kan? Tak apa, tak apa. Tak datang, cikgu akan bagi video rakaman ya. Okey, ni Alif Najmi ya. Alif Najmi, dia dah buat lakaran dia, cikgu besarkan. Macam tu. Dan nanti dia akan masukkan gunakan aquarium ke tangki atau mangkuk. Mangkuk biasa pun tak apa ya. Lepas tu cawan ya. Lepas tu tak payah hidroton pun tak apa. Awak gunakan sponge. Nanti lepas tu letakkan tanaman. Tanaman-tanaman tiruan pun tak apa. Pokok-pokok plastik pun tak apa. Yang penting model awak ni jadi. Pam air ni kan tak ada pam air pun tak apa. Awak cuma labelkan ada pam air tapi dalam model tak ada pun tak apa. Sebab cikgu nak awak punya reka bentuk tu. Ya. Model tu sama ada model atau mockup. Model ni tak berfungsi pun tak apa. Kalau awak guna ikan-ikan palsu, ikan awak lukis atas plastik, masukkan dalam air, ikan tu, ikan mainan adik awak pun boleh. Cikgu tak kata benda ni, oh saya tak ada ni lah cikgu, saya tak ada. Tak ada, awak gunakan kreativiti awak sebab dia adalah model. Model. Model ni bukannya benda tu berfungsi sepenuhnya. Dia cuma untuk tunjukkan macam mana ini kedudukan dia, ini saiz dia. Yang itu yang kita nak sebenarnya. Okey? Untuk akan datang pun sama. Sama ada gunakan mockup ataupun model. Okey, ni Danny punya. Dia dah siap, nampak. Senang je. Ambil aquarium dia yang ada kat rumah tu. Letakkan mangkuk. Lepas tu cuma lakaran dia belum buat. Ni senang sangat. Ya. Okey, lain. Ni kumpulan Cikgu Mashita. Kosong aja ya. Tak ada siapa pun hantar. Cikgu tak tahu nak macam nak buat kat awak. Sebab keputusan sebenarnya bergantung pada diri awak sendiri ya. Awak yang menentukan awak nak berapa markah awak. Ya. Periksa ni, belajar ni bukan hanya periksa saja. Kita nak buat satu benda yang dia tu boleh ingat. Kita boleh ingat sampai bila-bila. Okey kelas, ada soalan tak? Sebelum tamat, cikgu akan bagi link kehadiran semula. Okey, link kehadiran. Siapa yang dah datang ni, yang belum isi kehadiran, dah bagi. Bagi ya. Lagi, cikgu letak lagi kehadiran. Isikan. Isikan kat situ. Isikan dalam link. Kita tengok siapa yang dah isi. Baru 2 orang. Ya, Fitri, okey. Fitri, Tibisha, Denny, Najah, Tanusha, Airul Imran, Syawal ya. Ni murid-murid yang bagus ya, murid yang bagus. Datang ya, belajar. Datang pun dapat markah. Bukan saja belajar buat kerja dapat markah, datang pun dapat markah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Minggu depan kita akan buat ujian topikal aquaponik dalam bentuk live worksheet. Awak akan jawab ya, soalan tu bukan ABC saja. Dia kena isi tempat kosong ya. Macam ujian pentaksiran yang ni lah akhir tahun ya. Okey, ada soalan nak tanya? Kelas? Kita cikgu nak tamatkan kelas. Tak ada ya, Airul. Macam belum sapan suaranya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana hadir. Okey, boleh keluar kelas. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.